Dengar khabar macam awak exam bulan 1, trial. Dia sambung trial bulan 1, tak tahu lah. Dahsyat tu. Okay, soalan nombor 13. Rajah 7 menunjukkan sebuah piramid VXYZ. Okay, yang ni cikgu nak membayangkan tadi pun rumit juga sebab ini adalah soalan dalam bentuk 3D tau. Gambar rajah dia 3D. Piramid kot, piramid. Okay, and then tapak mengufuk piramid, segitiga XYZ. Ni XYZ segitiga bawah ni. Ini kali lah pun nampak macam 3D sikit. Gitu. Okay. So tapak segitiga dia ni dan juga permukaan condong. Mana permukaan condong dia? Permukaan condong yang dekat sini. Permukaan condong. Oh, yang ni cikgu salah Yang ni typo ni. Permukaan condong VXZ. Cikgu typo tadi. Lupa lah nak betul kan? Ini adalah VXZ. Betul. Ini salah. Okay. Ini permukaan condong. Okay, condong dia adalah segitiga VXZ. Okay, which is kalau dalam gambar rajah, ianya duduk kat sini. Ini permukaan condong. Ui, nampak 3D dekat situ. Okay, last soalan. Ialah segitiga sama kaki. Okay, dia kata segitiga sama kaki. So maksudnya sini dengan sini sama panjang dia, sini dengan sini sama panjang dia. Itu maksud segitiga sama kaki. Tapi cikgu takkan tanda dia macam tu. Okay, cikgu akan tanda bawah ni double. Sebab kita tak tahu panjang dia sama ke tidak. Kita hanya tahu dia adalah segitiga sama kaki. Itu saja. Okay, so dia kata XY sama dengan YZ. Dah double lah dia bagi tahu ni. Dia dah kata segitiga sama kaki. Kemudian dia mention lagi XY sama dengan YZ. Of course lah kan. Okay, and then XZ sama dengan 12. Okay, XZ sama dengan 12. Jadi ini kita kena keluarkan ni sebab dia tak bagi apa-apa pun. Dia bagi kita segitiga gitu piramid ni. So XZ sama dengan 12. Jadi sini 12 cm. Okay, VX. Okay, VX. XV. Samalah tu. Dengan VZ adalah 6.8. So sini XV dengan VZ sini adalah 6.8. Jadi kita tulis sini. Sini 6.8 cm. So ni 6.8 sama kaki kan. So sini pun 6.8 cm lah. Okay. And then dia bagi apa lagi dia kata? Sudut XYZ sama dengan 70 darjah. So kat mana sudut dia? XYZ. Okay, kita akan ambil bucu tengah-tengah ni. Okay, so di sini. Di sinilah maksudnya. Ini adalah 70 darjah. Dia bagi sudut VZY 38. VZY, okay, kita buat yang sama. Kita ambil bucu tengah. So VZY. So dekat sinilah. Maksudnya sini. Sini adalah 38 darjah. Okay, siap. Siap semua cikgu tanya. Cantik lah. Dia nampak macam karikatur lah. Cantik pula. Okay, soalannya. Dia suruh cari panjang YZ. Okay, YZ duduk kat mana? YZ duduk kat sini. Okay, jom kita keluarkan jawapannya. Soalan 13. A. Betul lah. Okay, so kita pakai yang sama kaki sini. So sini X, sini Z, sini Y. Okay, so sini dia dah bagi 70 darjah. Sini dengan sini kita bercari sebab dia segitiga sama kaki. Okay, betul. So maksudnya first step 180 darjah tolak 70 darjah. Kita dapat 110 darjah. Okay, 110 ni untuk kedua-dua sisi ni. Dan kita bagi 2 sebab sama kaki kan nilai sudut dia sama. So 110 bagi 2 kita dapat 55 darjah. Betul. So dapat 55. Jadi di sini 55 darjah. So sini pun 55 darjah. Okey, dah cantik. So kita nak cari YZ. Apa cikgu pun dah pening tengok. So YZ duduk dekat sini. Sini YZ. Okey. So sisi yang bertentangan dengan YZ, sudut dia adalah 55 yang bertentangan.
Okay. So yang ni kita boleh pakai sisi yang dekat sini. Sini kita dah diberi tadi 12 cm. Okay, so boleh pakai pertusinus. Alright, so jom kita pakai pertusinus. Kita nak sisi, so sisi duduk atas. YZ per, okay, sudut yang bertentangan 55. So sin 55 sama dengan, okay, lepas tu kita ada sisi X. Z, jadi sini 12 per sudut yang bertentangan sin 70 darjah. Okay, so YZ sama dengan, ini buat yang macam tadi. Okay, bahagi kemudian darab. Okay, good. Okay, so sini 12, okay, bahagikan dengan sin 70. Okay, dapat jawapan darabkan dengan sin 55. Okay, so YZ adalah 10.46. Okay, betul. So YZ sama dengan 10.46. 10.46 cm. Okay, dia pakai cm kan? Cm. Okay, untuk markah dekat sini 2 markah. So, dia just bagi markah untuk masuk rumus dengan markah nilai. Itu je. Yang atas ni kita buat tak ada markah. Okay, next soalan B. So, dah ada 2 markah kat sini. Okay, soalan B. Okay, soalan B dia nak panjang VY, okay, panjang VY kat atas ni, dia nak panjang yang ni, VY. Okay, so tadi kita dah ada YZ, catatlah apa yang kita dah ada ni, sini 10.46 cm, so sini pun adalah 10.46 cm sebab sama kaki. Okay, VY jadi kita boleh pakai yang kat atas. Okay, kita ada sisi, ada sudut. So nampak sangat kita akan pakai petua kosinus dekat sini. Okay, kita ada, dia melibatkan 3 sisi, 1 sudut, so petua kosinus. Okay, soalan B. Soalan B, okay. Lukis balik. Lukis salah. So sini V, sini Y, sini Z. Okay, kita masukkan apa yang kita ada. Kita ada kat sini 38 darjah. Sini adalah 10.46 cm. Sini adalah 6.8 cm. Okey, lepas tu yang ini yang dia suruh awak cari VY. Okey, so tengok dalam maklumat kita ada sisi, lepas tu kita ada sudut, lepas tu kita ada sisi yang bersebelahan. Yang kita nak cari adalah sisi yang bertentangan dengan sudut yang kita ada. So kita akan pakai petua kosinus. Okay, kita akan pakai petua kosinus. Okay, sisi yang kita nak cari adalah VY. Kita kuasa 2 kan? VY kuasa 2. Okay, VY kuasa 2 sama dengan. Okay, lepas tu kita ada ambil kedua-dua sisi yang bersebelahan tu dengan sudut 38. So 6.8 kuasa 2 darab 10.46. Darab pula tambah. Mana celah datangnya darab kat sini. Sini tambah. Okay, so 6.8 kuasa 2 tambah 10.46 kuasa 2 tolak. Ditolakkan dengan 2 dalam kurungan 6.8 darab 10.46. Okay. Darab dengan cos, okay, cos sudut yang kita ada 38 darjah. Okay, so ni tekan kalkulator. Nanti last kali kita terus dapat VY terus buat jawapan untuk VY. Kita tekan kalkulator, awak terus je tekan punca kuasa last kali. Okay, so kita start dengan 6.8. Okay, kuasa 2 tambah 10.46 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan. Okay, 6.8. Okay, untuk kurungan, dalam kat kurungan 10.46. Okay, and then last kali kita masukkan cos. Cos kita adalah 38. Awak kalau tak biasa pakai, awak kena refer dekat rumus So jawapan ni adalah punca kuasa. Kita nak cari jawapan akhir VY saja. So kita buat punca kuasakan jawapan. 6.5999. Okay. 4 angka berarti kan. So 6.599. Ada yang jawab 6.6 pun boleh.
So sini 6.599 cm. Okey, siap. Markah 2. Jadi masuk petua kosinus 1 markah, jawapan 1 markah. So siap 2 markah. Okey. Next, soalan C, dia nak luas VYZ. Okey, VYZ. VYZ. Dia nak luas segitiga ni. Okey, tadi kita dah ada. Dekat sini, kita dah ada maklumat dia. Okey, ni kita dah dapat panjang YZ 6.599 cm. Okey, macam tadi cikgu kata nak cari luas, awak akan tengok sisi apa yang awak ada dengan sudut apa yang awak ada. Okey, so VYZ. Cikgu pakai yang cikgu dah lukis je lah. Jadi kat sini kita dah dapat 6.599 cm. Kita nak cari luas, okey, kita mesti ada sisi dengan kita ada dia punya sudut dengan sisi yang bersebelahan. Dah ini direct soalan ni. Dah ada. Kalau maksudnya kalau salah jawab B pun kita mesti rujuk C. Okey, kita boleh rujuk C sebenarnya. Okey, so C sama dengan luas untuk segitiga VYZ sama dengan 1/2. Okey, ambil sisi yang bersebelahan 6.8 dengan 10.46. So 6.8 darab 10.46 darab sin. Okey, sudut dia 38. Okey, so tekan kalkulator. Awak akan dapat jawapan dia 2/2. Okey, kemudian darabkan dengan 6.8 darabkan dengan 10.46. Okey, darabkan dengan sin 38. Okey, so luas adalah 21.9 sifar. Okey, 4 angka berarti, so 89 ni akan jadi 9 sifar. Okey, so jawapan akhir adalah 21.9 sifar sentimeter persegi. Okey, siap luas. Okey, 2 markah je untuk luas. Jadi masuk rumus 1, dia punya jawapan 1. Ni macam bonus punya questions ni. Senanglah pula C. Okey, so kita tinggal D. D adalah sudut antara satah. 4 markah. Okey, yang ni tough sikit. Yang ni tough serius. Siapa dapat buat, the power. Yay. Okey, so kita akan lukis sekejap. Okey, sudut antara satah. Sudut antara satah, dia nak satah VXZ yang cikgu dah colourkan merah ni dengan satah XYZ yang cikgu dah colourkan kuning ni. So dia nak sudut antara satah. Okey, cikgu lukis kat gambar rajah je lah sebab dah cantik dah kat gambar rajah ni. Okey, baru pun cikgu buku langsung tak faham. Okey, sudut antara satah, Allah, berapa bosak apa ye. Okey, sudut antara satah, okey, maksudnya antara yang colour merah ni dengan colour kuning ni tau, antara satah. Okey, jadi cikgu boleh buat satu benda tau dekat sini untuk cari sudut antara satah. Kalau cikgu bahagikan, okey, sini cikgu buat satu garisan. Okey, cikgu bahagikan 2 antara jarak X dengan Z. Kemudian cikgu tarik pergi terus ke Z, pergi terus ke Y. Kat sini kita akan dapat bacaan sudut untuk satah tu. Nampak tak? Dia jadi bentuk sudut kat situ. Okey, ni satah dia condong. Kemudian satu lagi satah mengufuk. Okey, satu condong dengan mengufuk. So bila cikgu tarik satu titik, titik yang colour hijau tu, titik tengah tu, then automatik cikgu akan dapat dia punya nilai sudut. Okey, titik-titik ni sebenarnya kita boleh kira tau. Kita boleh kira. Kalau sini 12, maksudnya sini 6. Sini 6 cm, sini 6 cm. Okey, so kita boleh kira dia punya tinggi dia ni menggunakan konsep Pythagoras theorem. Okey, kita boleh kira menggunakan Pythagoras theorem. Okey, so jom kita kira yang tu dulu. Okey. Alah, tak nampak. Okey, soalan D. Soalan D, cuba kat atas lah, nampak lah. Okey, so kalau kita nak kira, okey, cikgu tanda lah. Cikgu tanda titik ni sebab dia tengah-tengah kan. So cikgu ambil dia sebagai M, middle. Okey, so cikgu kata kalau yang tadi cikgu ada sini, ni titik tengah-tengah cikgu, so sini M. Okey, sini X,
sini V. Okay, XV cikgu adalah 6.8 cm berdasarkan gambar rajah. Sini tadi sebab dia separuh, so ini 6 cm. Okay, titik tengah dia ini adalah, ini guna teori Pythagoras untuk cari VM. So maksudnya awak akan buat punca kuasa 6.8 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Ini teori Pythagoras. Okay, so punca kuasa selesaikan dalam dulu 6.8 kuasa 2. Okay, tolak 6 kuasa 2 and then punca kuasakan jawapan. So awak akan dapat 3.2. Okay, awak dapat 3.2. 3.2 cm. So 3.2 adalah di sini. 3.2 cm. Okay, kalau cikgu tanda dekat gambar rajah cikgu balik, so cikgu dapat 3.2 kan. Okay, so cikgu tanda pakai kali hijau. Sini adalah 3.2 cm. Okey, sekarang ni cikgu nak kira yang bawah ni pula. Okey, guna kaedah yang sama. Sini 6 cm, sini 10.46. So cikgu boleh kira yang panjang ni Boleh kira yang panjang ni menggunakan teori Pythagoras juga. Okey. So next, cikgu ada sini bentuk dia. Alamak. Okay, cikgu ada sini. Kemudian, alah, macam lain je gambar rajah cikgu lukisnya. Dia macam ni sikit. Okay, so sini M cikgu, sini X, sini Y. Sini adalah 10.46 cm. Okay, sini yang cikgu nak cari, sini adalah 6 cm tadi. Okay, so cikgu nak cari yang dekat dalam ni pula. Okay, so kita akan guna Pythagoras theorem juga. Okay, so sini YM sama dengan punca kuasa. Okay, kecerunan dia 10.46 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okay. So 10.46. Okay, awak buat kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okay, dah siap baru awak punca kuasakan jawapan. So dapat 8.568. Okay, dia panjang sikit lah. 68, betul. Okay, so dapat 8.568 cm. Okay, so kita dah dapat. Sini adalah 8.568 cm. Okay, so kalau cikgu tanda dekat dalam gambar rajah cikgu balik. Okay, cikgu tanda balik dalam gambar rajah kita ni. Okay. Di sini adalah 8.568 cm. Okay, so awak perhatikan kat sini untuk cari sudut, okay, sudut ni, sudut antara satah ni, dia dah nampak macam satu bentuk segitiga. Okay, cikgu, kalau cikgu keluarkan segitiga dia, dia adalah lain lah. VM, sini ada Y. PM begini. Okay, so sini V, sini M kita. Okay, sini adalah Y. So ni VM tadi kita dah kira. Ini kita dapat 3.2 cm. Okay, sini pun kita dah kira tadi. 8.568 cm. Okay, ini yang kita nak cari. VY ini adalah 6.599 cm. So kita nak cari satu sudut, kita dah ada 3 sisi. Jadi kita boleh pakai petua kosinus. So last sekali kita akan pakai petua kosinus. Itulah gambar rajah Dia susah sikit kita nak imajinasikan sebab dia main satah tau. Dia main satah, lepas tu dia dalam bentuk 3D. So kena buat transfer. Okay, so berdasarkan gambar rajah ni cikgu terus buat petua sinus dia. Okay, kita nak cari yang ini, sudut dia. Tengok ini adalah sisi yang bertentangan. Sisi bertentangan kena tulis dulu. So 6.599 kuasa 2 sama dengan, okay, sisi yang bersebelahan. Okay, so 3.2 kuasa 2 tambah 8.568 kuasa 2 tolak. Okay. Wait.
Sabar. Risau cikgu, takut dia terhenti lagi ni. Okay, so tolakkan dengan 2 dalam kurungan 3.2. Okay, darabkan dengan 8.568. Okay, lepas tu darabkan dengan cos yang kita nak cari iaitu cos sudut M. Okay, so yang ni macam masa awal-awal tadi kita buat yang batu pahat tu. Okay, kita selesaikan yang ni dulu. Okay, lepas tu kita akan bawa dia pergi ke sebelah. Okay, kita bawa dia pergi ke sebelah. Dah siap, lepas tu kita selesaikan yang ni, kita bahagikan, lepas tu kita shift cos. Okay, so jom kita buat satu-satu. So, kita ada 3.2 kuasa 2 tambah 8.568 kuasa 2. Okay, dapat jawapan. Simpan kejap. Kita buat 6.599 kuasa 2 tolak jawapan kita tadi. Okay, so kita dapat negatif 40.10383. Panjangnya. Negatif 40.1038 Okay. So negatif 40.1038 sama dengan, okay, kita selesaikan yang ni pula. Negatif 2 dalam kurungan 3.2 okay, dalam kurungan 8.568. Okay, so kita dapat dalam perpuluhan negatif 54.8352. So negatif, cikgu dah tak ingat, 4.8352. Okay, darabkan dengan sini adalah cos sudut M. Okay, so kita bawa yang ini ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Okay, bila kita bawa ni ke sebelah, dia akan jadi bahagilah macam tadi sebab dia darab. So dia akan jadi bahagi. Okay, so kita boleh kira untuk cos. Boleh kira cos, kita boleh kira terus naik ni. Okay, kita boleh terus kira sudut M. Okay, so kita boleh kira terus sudut M sama dengan, okay, kita kira terus. Cikgu ajar macam mana nak kira terus. Tadi negatif 40.1038. Okay, bahagi negatif yang kita buat sebelah kan, 8352. Okay, so kita dapat jawapan. Jawapan itu adalah cos M. Untuk dapatkan M, awak kena buat shift cos answer. Tu dapat terus jawapan 43 darjah sebab dia 0.00001. So basically dia adalah 43 darjah. So sudut M adalah 43 darjah. Yay, siap weh, siap. Okay, so markah, 4 markah. Kat mana markahnya? Okay, markah yang pertama, dia kata waktu kita buat ini kita cari VM ni, dia bagi 1 markah. Kita cari YM ni, dia bagi 1 lagi markah. Kita masuk petua kosinus 1 markah. Kita dapat dia punya nilai sudut lagi 1 markah. Siap, 4 markah. Wow, 4 markah, banyak.